istilah dalam agama Islam yang merujuk kepada perceraian antara suami dan isteri. Menurut hukum Islam, perceraian hanya boleh dilakukan jika terdapat alasan yang sah dengan prosedur yang telah ditentukan. Hukum talak dalam Islam adalah hukum yang diberikan untuk memastikan bahawa perceraian dilakukan dengan cara yang adil dan tidak merugikan pihak-pihak yang terlibat. Dalam Islam, talak terbahagi kepada dua jenis, iaitu talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak yang masih boleh dirujuk kembali, manakala talak ba'in pula adalah talak yang tidak boleh dirujuk kembali. Islam juga memberikan hak-hak dan kewajiban yang sama antara suami dan isteri dalam pernikahan, termasuk dalam hal talak. Oleh sebab itu, sebelum membuat keputusan untuk memberikan talak, suami perlu mempertimbangkan dengan bijaksana dan tidak membuat keputusan secara sembarangan. Dan bagi kalian yang mengkhawatirkan ketidakadilan dari suami terhadap isterinya atau keterlebihan dalam persyaratan yang ia ajukan, maka tidaklah berdosa bagi kalian jika kalian saling berdamai dan berbuat baik, kerana Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah At-Talaq ayat 2. Objektif kajian. Yang pertama, mengenal pasti jenis-jenis talak menurut Islam. Yang kedua, menjelaskan hukum-hukum talak dalam Islam. Dan yang ketiga, menyenaraikan langkah yang boleh diambil untuk mendidik masyarakat mengenai talak. Syida merupakan pasangan suami isteri yang sudah melayari bahtera perkahwinan mereka selama 2 tahun. Perkahwinan mereka pada mulanya disulami cinta dan kasih sayang, namun bahtera yang dilayari mereka mula dibadai ombak. Pada suatu malam, Amri meminta isterinya untuk memenuhi kemahuannya. Syida dengan rela hati melaksanakannya. Setelah itu, Amri mula berleter dan menunjukkan rasa tidak puas hati. Rasa ketidakpuasan hati ini muncul disebabkan Syida dikatakan tidak membantu suaminya dalam memenuhi kehendaknya saat berhubung badan. Hal ini memicu kepada perbalahan antara mereka. Malah, Amri terkejut dengan tindakan Syida yang meninggikan suara kepadanya. Setelah kejadian tersebut, keesokan harinya, Amri mula tidak mengendahkan isterinya meskipun mereka di dalam satu rumah. Hari ini berlarutan sehingga Amri memilih untuk berlaku curang dengan seorang wanita yang dikenalinya melalui aplikasi Twitter. Wanita tersebut merupakan perempuan simpanan dan dialah tempat Amri melampiaskan nafsunya. Hampir 1 bulan tiada persefahaman di antara mereka, Syida berhasrat meminta cerai. Walaupun sebegitu, Syida sedar bahawa dia berasa lesu untuk beberapa hari lalu. Dia meminta rakan baiknya untuk menemani ke klinik untuk pemeriksaan. Kemudian, doktor mengesahkan bahawa Syida sudah hamil selama 3 minggu lalu mengundang perasaan yang bercampur bau di hatinya. Rakan baiknya memahami keadaan Syida lalu dia menenangkan diri Syida setelah sampai di rumah. Pada waktu yang sama, Amri dihasut oleh perempuan simpanannya itu supaya menceraikan isterinya agar mereka boleh hidup bersama-sama. Tetapi,
Rakan baiknya yang merupakan peguam syariah bahagian munakahat menolak niat Amri kerana hukum syar'i yang tidak membenarkan. Setelah Syida memaklumkan kehamilannya kepada Amri, Amri mula geram dan marah dengan Syida. Hal ini disebabkan mereka sudah pun berbincang untuk tidak mempunyai anak lagi. Amri mula tidak menjalankan tanggungjawab menafkahi isterinya kerana beranggapan isterinya akan hidup dalam kesengsaraan akibat mengalami masalah kewangan. Kemarau rumah tangga Amri dan Syida berlanjutan sehingga Syida melahirkan anak mereka. Syida bernasib baik kerana mempunyai rakan-rakan yang sanggup memikul tanggungjawab bersama-sama untuknya. Tentu saja, tidak dilupakan niat awalnya untuk tidak terus bersama suaminya. Lalu Syida terus memfailkan penceraian bersama peguamnya dan menyerahkan dokumen tersebut kepada Amri. Setelah melalui onak duri dalam perkahwinan, mereka berdua bersetuju untuk berpisah dan Syida mendapat peluang dalam membesarkan anak mereka. Dan mereka berdua bahagia dalam memilih jalan hidup masing-masing. Tuntasnya, walaupun talak dibenarkan dalam Islam, namun ia memberikan impak yang besar dalam institusi keluarga. Ia merupakan jalan terakhir dalam mengakhiri perkahwinan tanpa menyakiti pasangan. Malahan, adab-adab ketika melafazkan talak adalah jelas supaya tidak mengayuhkan pasangan dan menepati ajaran Islam. Dengan kesempatan yang ada ini, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Ustazah Hanan Fatini binti Muhammad Rashad selaku pensyarah bagi subjek ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Berkat bimbingan dan tunjuk ajar beliau, kami dapat melunaskan tugasan yang diberikan. Tidak lupa juga kepada Encik Zainuddin bin Roslan yang sudi meluangkan masa bersama kami dalam sesi temu bual berkaitan isu talak. Jasa beliau amat kami hargai sepenuh hati. Akhir sekali, terima kasih kepada semua rakan sekumpulan kerana dengan mereka lah kami dapat bersama-sama menyiapkan tugasan ini dengan komited.